Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel FS. Sebelum meneruskan untuk menonton video ini, apa kata klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ini. Kisah ini aku alami sendiri sekitar 2013. Aku dan 4 orang kawan lain dalam perjalanan pulang dari kampung salah seorang rakan aku dekat Endau. Perjalanan pulang kami ke Johor Bahru akan melalui satu jalan yang famous dengan pelbagai kisah mistik. Dari dulu lagi kalau aku lalu kawasan ini, mata memang selalu meliar kiri kanan. Konon-kononnya nak cari, manalah tahu ternampak berbola api ke, cahaya api ke, tapi malangnya tak pernah nampak. Siapa-siapa yang biasa lalu jalan nak ke Mersing Endau dari Johor Bahru memang akan tahu jalan yang ada kubu tinggalan askar Jepun. Ada lebih kurang 4 ke 5 biji kubu yang masih tersergam elok di kiri dan kanan bahu jalan. Baiklah, berbalik kepada kisah aku. Sebelum kami bertolak pulang, mak kawan aku ada pesan supaya berhati-hati semasa memandu. Dan ada satu lagi pesanan yang pelik. Beliau suruh kami berhenti rehat dekat mana-mana untuk lepaskan waktu maghrib, kemudian baru boleh sambung perjalanan. Kami dengar tapi tak adalah nak ambil serius sangat pesanan tu. Aku decide untuk duduk di sebelah seat pemandu masa nak balik ni, memandangkan aku yang drive masa perjalanan pergi. Rakan aku yang drive ni nama dia Fatin. Kami bertolak pulang sekitar jam 6 petang. Sepanjang perjalanan, 3 orang lagi rakan yang lain duduk dekat belakang. Mulut diorang tak berhenti bercakap. Ada je cerita dan lawak yang diorang buat. Biasalah perempuan kan? Masa pergi excited, masa nak balik pun excited. Tapi tiba-tiba aku perasan diorang dah makin slow dan akhirnya senyap. Lah, rupanya dah tidur. Penat sangat lah tu. Aku decide untuk tak nak tidur sebab nak teman Fatin drive dan pastikan perjalanan kami selamat. Sembang punya sembang, aku sempat tengok jam pada dashboard kereta. Dah pukul 7 petang. Dah nak maghrib, tapi kami tak ada berhenti pun untuk berehat seperti yang dipesan oleh mak rakan aku tadi. Langit pun belum gelap. Kami tiba akhirnya di kawasan yang berkubu. Satu persatu kubu kami lepasi. Aku masih lagi mengomel dengan Fatin dengan harapan dia tak mengantuk. Tujuan sebenarnya aku mengomel-ngomel ni sebab nak hilangkan rasa tak sedap hati. Sejak dari lalu sebelah kubu yang pertama lagi, hati rasa macam ada benda yang tak kena. Sampailah di kubu yang terakhir, aku rasa jalan tu lurus je dan ada kubu Jepun yang terletak sebelah kiri di atas bukit. Dari jauh aku nampak ada satu susuk berdiri di hadapan kubu tu. Semakin dekat dengan kubu tersebut, semakin jelas apa yang aku nampak. Akhirnya kami dua serentak membisu. Yang kami nampak adalah seorang askar Jepun sedang berdiri tegak, berpakaian lengkap seperti askar di zaman Jepun. Aku pasti itu bukan manusia. Rupa hantu tu tak adalah menakutkan, tapi mukanya sangat pucat, putih dan bermata sepet. Badannya gagah, memakai baju hijau dan seluar askar. Topi ada lambang bulat merah di tengah. Hantu Jepun tu berdiri tegak menghadap jalan dalam keadaan ingin menahan kereta kami. Aku perasan ada satu beg besar di kaki hantu tersebut. Kami masih dua membisu. Dan aku lihat jam tepat pukul 7.20 petang. Memang waktu maghrib. Lepas je Fatin drive melepasi hantu Jepun tu, aku terus capai buku surah Yasin yang memang ada dalam kereta. Hati macam tergerak nak tengok cermin sisi. Sebab nak pastikan betul ke apa yang aku nampak tadi, tapi tak berani. Aku lihat ke arah Fatin. Dia masih diam membisu.
dengan muka yang sedang ketakutan. Aku tak ada tanya nampak tak benda dekat kubu tadi, sebab aku rasa Fatin pun nampak. Selang 5 minit selepas melalui kubu yang terakhir, 3 orang rakan yang tidur dekat seat belakang semua dah terjaga. Salah seorang dari mereka perasan yang aku memeluk surah Yasin, dan Fatin dia membisu memandu dalam keadaan ketakutan. Bertubi-tubi soalan keluar dari mulut mereka, ingin tahu apa yang berlaku. Kebetulan Fatin masa tu datang bulan. Kawan yang seorang dekat belakang ni dah nangis-nangis. Orang lain yang nampak, orang lain pula yang nangis. Mungkin dia ni lemah semangat. Kami berhenti di sebuah pam minyak di kota tinggi untuk cool down. Aku bertanya kepada Fatin. Rupanya benar, dia pun nampak apa yang aku nampak dekat kubu Jepun tu. 3 orang yang dekat belakang tu dah tak keruan. Aku dan Fatin masih lagi tak banyak cakap. Masih terkejut dengan apa yang berlaku. Akhirnya rakan aku yang menangis tadi buat keputusan untuk terus jumpa seorang ustazah yang dia kenal memandangkan kami semua macam dah hilang semangat. Perjalanan nak ke rumah ustazah tu terasa sangatlah jauh. Dengan sesatnya lagi, dengan yang menangis lagi, akhirnya kami tiba di rumah ustazah tersebut. Waktu tu lebih kurang pukul 9 malam. Masa kami sampai, kebetulan ustazah ni baru je habis berubatkan seorang pesakit dia. Kira kami bernasib baiklah sebab tak payah tunggu lama. Tanpa menunggu lama, ustazah memanggil Fatin dan rakan aku yang menangis tu duduk di hadapannya sambil beliau membaca ayat Al-Quran dalam keadaan mata yang dipejamkan. Selang beberapa minit kemudian, beliau berhenti membaca. Aku dan rakan lain saling berpandangan, menantikan apa yang ingin dikatakan oleh ustazah. Benda ni dekat betul dengan korang semua ni, kata ustazah. Katanya lagi, benda yang ikut kami tu sebenarnya ada 2. Mereka marahkan kami sebab kami tidak memberhentikan kereta. Aku yang dengar ustazah tu cakap ada 2 yang ikut terus tanya balik macam mana rupa makhluk yang ikut kami tu. Yelah, yang aku dan Fatin nampak cuma seorang je. Mana ada 2? Kata ustazah. Seorang berbadan tegap besar dan tinggi, muka putih dan bengis. Matanya sepet dan dia pakai pakaian askar. Seorang lagi berbadan gempal, rendah, berdiri bersebelahan dengan yang tadi. Berderau darah aku bila apa yang ustazah nampak sama dengan apa yang aku dan Fatin nampak. Kata ustazah lagi, hantu Jepun yang muka bengis ni sangat jahat dan berniat untuk terbalikkan kereta kami sebab kami tak memberhentikan kenderaan dan tak endahkan dia. Tapi hantu yang lagi satu tu tak benarkan. Gila kau, mana ada orang nak tumbangkan hantu Jepun naik kereta sekali kan? Mengucap panjang aku lepas dengar ustazah tu cakap yang hantu tu nak terbalikkan kereta yang kami naiki. Sebenarnya memang aku dah tahu kawasan tu banyak kali berlaku kemalangan. Alhamdulillah umur kami masih panjang. Ustazah memberikan kami semua air yang telah dibacakan dengan ayat Al-Quran. Dia pesan, kami tak dibenarkan keluar waktu malam dan perlu pulang sebelum waktu maghrib. Dan jangan pakai baju hitam lagi untuk tempoh seminggu. Kebetulan memang kami semua pakai baju hitam waktu tu. Biasalah makhluk jahat ni sukakan benda gelap, senang nak merasuk dalam badan. Keesokan harinya, rakan aku yang nangis-nangis dalam kereta tu tak kerja. Aku, Fatin dan 2 orang yang lain bekerja macam biasa. Tapi semua macam ayam berak kapur dekat ofis. Senyap, termenung dan masing-masing muka pucat. Fatin memberitahu katanya lepas kejadian tu, setiap malam macam ada benda luar tingkap yang mencakar-cakar. Tetapi makin lama gangguan tu makin berkurang. Sekian kisah aku berkenaan hantu Jepun. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah ini. Sekian.